Kementerian Luar Negeri. Seterusnya dijemput Yang Berhormat Menteri di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. 40 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh serta salam sejahtera. Tuan dan Ketua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 17 ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara yang berkaitan Belanjawan 2022 yang menyentuh berkaitan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, khususnya yang telah menyentuh 5 perkara dan bidang utama, iaitu perumahan, kerajaan tempatan, kesejahteraan bandar, pengurusan sisa pepejal dan juga pengurusan landscape. Izinkan saya yang bertua untuk memberi sedikit perspektif umum mengenai peruntukan dan bajet yang telah pun diperuntukkan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk tahun hadapan. Secara keseluruhannya, KPKT menerima peruntukan sebanyak 5.253 bilion untuk tahun 2022. Daripada jumlah tersebut, perbelanjaan mengurus OE diperuntukkan sejumlah 1.776 bilion, manakala perbelanjaan pembangunan ataupun DE sebanyak 3.477 bilion bagi melaksanakan 311 projek, iaitu 268 projek sambungan, manakala 43 projek baru. Dan insya-Allah KPKT dengan strategi ikhtiar dan pendekatan pengurusan yang tepat akan memastikan prestasi di KPKT untuk memberi khidmat yang terbaik bagi rakyat. Berkaitan dengan isu perumahan, dalam sesi perbahasan ahli-ahli yang berhormat dari Sabak Bernam, Kuala Nerus, Bukit Dera, Johor Bahru, Sandakan, Parit, Tampin, Sungai Siput, Kalabakan dan Batu Gajah telah menyentuh berkaitan dengan isu dan juga bajet perumahan. Berhubung soalan yang telah ditujukan oleh Yang Berhormat Kuala Nerus, Yang Berhormat Tampin, Yang Berhormat Batu Gajah mengenai perancangan rumah mampu milik. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, KPKT sentiasa komited dan berusaha untuk mengenal pasti punca dan masalah ketidakmampuan rakyat untuk memiliki rumah. Selaras dengan strategi RMK ke-12 yang baru saja diumumkan, iaitu meningkatkan bekalan rumah mampu milik kepada kumpulan sasar, KPKT akan memastikan pelaksanaan projek-projek perumahan di seluruh negara bagi golongan M40 dan B40 terus diberi perhatian dan lebih inklusif serta mempunyai infrastruktur lengkap dan berkualiti. Antara strategi yang telah pun dilaksanakan dalam tempoh RMK12 adalah penubuhan jawatan kuasa penyelaras pelaksanaan 500 unit rumah mampu milik yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam rancangan Malaysia ke-12. Jawatan kuasa ini adalah memantau pelaksanaan dan pencapaian penyediaan bekalan perumahan oleh 15 agensi penyedia perumahan selain daripada KPKT dan juga agensi di bawahnya dan selain daripada kerajaan negeri dan swasta. InsyaAllah daripada sasaran 500,000 unit rumah mampu milik di bawah RMK ke-12, KPKT menyasarkan untuk menyumbang sebanyak 20% daripada sasaran, iaitulah 100,000 unit. Selain daripada itu, untuk maklumat yang berhormat, Majlis Perumahan Mampu Milik Negara yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 9 November 2018 bagi menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi. Dan kedua-dua jawatan kuasa dan majlis ini merupakan platform bagi memantau pelaksanaan pembinaan 500,000 unit RMM dalam rancangan Malaysia ke-12 ini. Yang Hormat Sungai Siput. Mana betul saya nak jawab semua? Telah mengajukan soalan berhubung perancangan kerajaan untuk membina RMM di bawah 50,000 bagi golongan kurang berkemampuan. Bagi perumahan RMM dalam lingkungan 50,000, kerajaan komited dengan program PPR yang menyediakan rumah berharga 35,000 di Semenanjung dan 42,000 di Sabah dan Sarawak. Selain itu, di bawah SPNB, terdapat juga program dinamakan Program Rumah Mesra Rakyat yang terus akan dilaksanakan. Ini juga menjawab soalan daripada YB Kalabakan berhubung dengan RMR, iaitu mengenai peruntukan 315 juta program RMR untuk membina 3,000 unit di seluruh negara bagi tahun 2022.
Program RMR adalah program untuk memenuhi keperluan rakyat B40 untuk membina di atas tanah sendiri berdasarkan syarat-syarat yang telah pun ditetapkan dan terbuka kepada semua warga negara Malaysia tanpa mengira kaum. Program Rumah Mesra Rakyat ini berkonsepkan sebuah rumah yang berkomposisi 3 bilik tidur, 2 bilik air yang berharga RM75,000 hingga ke RM106,000, di mana RM20,000 disubsidikan oleh pihak kerajaan dan kemudahan pinjaman ditawarkan bagi menampung baki kos tersebut. Oleh demikian, seandainya harga rumah tersebut adalah RM75,000, pembeli hanyalah membayar RM55,000 untuk memiliki kediaman RMR. Yang Berhormat Sungai Siput. Saya serahkan pada YB. So, saya jawab secara bertulis lah. Sungai Siput tak ada. Yang Berhormat Kalabakan. Tak ada. Yang Berhormat Sandakan. Yang Berhormat Batu Gajah. Yang Berhormat Kuala Nerus. Kuala Nerus lagi. Yang Berhormat Bukit Bendera. Yang Berhormat Johor Bahru. Kalau perkara itu menekan boleh. Yang Berhormat Parit. Ada? Parit. Yang Berhormat Tangga Batu. Yang Berhormat Seputih. Semua tak ada ni. Kalau benda Orang tu tak penting, minat dengan saya lah kot. Yang Berhormat Seri Gading. kalau isu itu penting dan Yang Berhormat rasa perlu dibaca, Yang Berhormat boleh teruskan. Baiklah. Tapi banyakkan soalan-soalan spesifik. Ya. Kalau saya jawab pada Yang Berhormat tak ada pun, rasanya tidak menepati objektifnya. Baiklah, saya jawab soalan yang berkaitan dengan sisa pekerja lah. YB Jerai dan YB Sandakan tak ada juga lah ni. Menyentuh berkaitan isu pengurusan sisa pekerja, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih. Untuk maklumat Yang Berhormat, pengurusan sisa pekerja ekonomi pada masa kini lebih berasaskan kepada model konvensional iaitu ekonomi linear, iaitu kebanyakan sisa pekerja dibuang terus ke tapak pelupusan selepas digunakan. Menyedari keperluan untuk mewujudkan pengurusan sisa pekerja yang holistik, cekap, mampan dan selaras dengan hierarki pengurusan sisa, KPKT sedang berangka dasar peralihan pengurusan sisa pekerja ke arah apa yang disebut sebagai circular economy ataupun ekonomi kitaran untuk menekankan amalan penggunaan dan pengeluaran yang lebih mampan, iaitu sustainable consumption and production. Usaha ini dilihat dapat mengurangkan penjanaan jumlah sisa pekerja dalam jangka masa panjang serta akan mengurangkan pengurusan sisa pekerja dan seterusnya menyumbang kepada pencapaian matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals. Dalam menggalakkan ekonomi kitaran ke arah mencapai sasaran pengurangan sisa ke tapak pelupusan, KPKT telah mensasarkan untuk meningkat kadar kita semula kebangsaan kepada 40% pada 2025. Sebab itu, KPKT komited dalam melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif untuk memastikan pengurusan sisa pekerja yang cekap dan mampan seperti berikut. Mempergiatkan komunikasi pendidikan kesedaran awam, melaksanakan pemberian ganjaran trash to cash secara fizikal ataupun elektronik, melaksanakan perluasan tanggungjawab pengeluar ataupun extended producer responsibility. Tanggungjawab berkenaan akan mendorong pengeluar untuk mengasingkan sisa di punca dan menggalakkan pengeluaran produk mesra alam. KPKT melalui Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan ataupun SW Corp juga telah melaksanakan pelbagai kempen kesedaran program pendidikan bagi meningkatkan penglibatan pelbagai peringkat masyarakat untuk memberdayakan amalan kebersihan dan 3R. Antara yang telah dilakukan adalah
program komuniti SIFA ataupun ZICOM yang dirintis oleh menteri yang terdahulu, program SAS, program World Clean Up Day, World Pertandingan Waste to Art, kempen buang sampah dalam tong sampah dan kempen berani tegur, kempen hargai makanan elakkan pembaziran dan pelbagai lagi program-program yang dilancarkan. Dan adalah diharapkan dengan adanya program-program tersebut, daripada masa ke semasa kita dapat meningkatkan peralihan apa yang disebut tadi sebagai ke ekonomi kitaran bagi memungkinkan kita berada dalam tahap yang lebih berdaya mampan ataupun sustainable. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya kira itu sajalah yang dapat saya gulung pada hari ini, dan kepada yang tidak ada, saya akan jawab secara bertulis, dan insya-Allah seandainya ada perkara yang bangkit, mungkin saya akan maklumkan ketika dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa. Hulu Selangor nak. Oh, Hulu Selangor, Hulu okey. Ya. Terima kasih. Hulu Selangor, tadi tak ada ni. Hulu Selangor bangkitkan berkaitan dengan landscape. Merujuk pada permohonan Hulu Selangor untuk menaikkan taraf landscape kawasan Perigi 7 Serendah, KPKT melalui Jabatan Landscape Negara mempunyai program pemeliharaan dan pemuliharaan khazanah landscape bagi tujuan pengekalan aset semula jadi landscape dan khazanah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Jabatan Landscape Negara telah mengadakan perbincangan dengan Majlis Perbandaran Hulu Selangor dan Jabatan Pengairan dan Saliran Hulu Selangor, dan dalam hal ini peruntukan bagi cadangan program pemuliharaan landscape Perigi 7 Serendah sedang dipohon dan akan dimasukkan di bawah rolling plan ketiga dalam rancangan Malaysia ke-12 setelah permohonan keseluruhannya diperolehi. Baik. Jadi demikianlah. Menteri, sikit kelabakan. Ya, kelabakan. Tadi tak ada. Ya, saya nak tanya pasal dalam perbahasan saya ada bangkitkan pasal permintaan PPR di Ya. Tawau dan Kelabakan, dan bolehkah Menteri mengusahakan dengan Kerajaan Sabah minta tanah tambah sebab permintaan terlalu tinggi Ya. sampai hari ini. Jadi kita banyak tanah di Sabah, mungkin projek akan diberi lebih kepada Tawau dan Kelabakan lah. Terima kasih. InsyaAllah saya nak maklumkan untuk maklumat yang berhormat bahawa sehingga kini 33 projek PPR telah dibina di Sabah merangkumi 23,009 unit. Manakala 5 projek lagi dalam pembinaan adalah merangkumi 3,000 unit. Secara keseluruhan, bilangan PPR yang siap dibina di Sabah saja merupakan hampir 22% daripada keseluruhan PPR yang ada dalam negara. Saya nak cerita sikit, dalam negara kita ada 154 projek PPR. Daripada 154, jumlah unit yang dibina adalah 97,000. 97,000 ni 15,000 untuk dimiliki, manakala sekitar 82,000 untuk disewa. Daripada jumlah tersebut, hampir sebagaimana saya sebut 23,000 adalah dibina di dalam kawasan negeri Sabah. Di Kalabakan terdapat 470 unit PPR yang telah dibina, manakala di Tawau terdapat 2,872 unit PPR yang telah pun siap dibina. Maka itu Tawau dan Kelabakan dia berbeza. Dia Tawau terlalu banyak dapat, Kelabakan kurang sebab setinggan kami banyak di Tawau, di Kelabakan. Ya. Boleh dapat laporan dari Majlis Perbandaran Tawau, memang banyak permintaan untuk PPR di Kelabakan. Kalau boleh. Dan saya nak maklumkan juga daripada jumlah yang saya sebut 23,000 tadi, yang berhormat, ada 3,897. Dengar ya, 23,000, 3,800 yang belum diisi. Di Kelabakan? Di Sabah. Di Sabah. Yang ada terdapat di Sandakan, terdapat di Sempurna. Tapi di Kalabakan yang saya sebut tadi adalah 470 unit. Ya, terlampau sikit, 470. Ada 10,000 permohonan di Kelabakan. Dan InsyaAllah. satu lagi saya ingin utarakan di sini, kalau boleh dia berbentuk sewa beli. Kalau dia sewa saja dia tak akan memiliki rumah Ya. selama-lamanya. Dia Kalau ada boleh dua konsep.
dia ada dua konsep. Ah. Kalau yang berada di bandar memang nak dikekalkan supaya ia disewa. Ya. Tetapi ada PPR yang dibina di kawasan-kawasan luar bandar. Salah satu daripada kaedah untuk memungkinkan rakyat akhirnya dapat memiliki kediaman Ya. adalah dengan melakukan secara RTO, iaitu rent to own. Kerana rent to own ni adalah model Tuan Yang Ketua yang hanya boleh berjaya kalau ia dilakukan pada heavily subsidized social housing. Ya. Dan pada waktu ini banyak yang telah pun dilakukan. InsyaAllah kalau ada permintaan daripada kerajaan negeri, selalunya ia datang daripada kerajaan negeri, insyaAllah KPKT akan InsyaAllah. pertimbangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Tuan Yang Ketua dan terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian dan insyaAllah kita berjumpa lagi di peringkat jawatan kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Akhir sekali untuk hari ini saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri di